Bertemu kembali dalam program Cerita. Di Sabah, sambutan Aidiladha turut disambut serba sederhana susulan penularan pandemik COVID-19. Hari ini Sabah merekodkan 657 kes positif dan di Labuan sahaja hanya 17 kes direkodkan pada hari ini. Namun ia tidak menghalang ibadah korban dilaksanakan penuh SOP ketat di kawasan tersebut. Bagi mendapatkan perincian lebih lanjut bersama dengan editor Astro Awani, Asim Hassan yang bersedia pada ketika ini. Asim, salam Aidiladha. Kalau boleh dikongsikan terlebih dahulu, kita nak bercakap tentang Aidiladha. Ini yang kita kumpulkan berita pada hari ini. Kalau di Labuan itu bagaimana keadaannya? Kerana sebelum ini kita melihat bahawa kadar R0 di Labuan itu tinggi, tapi pada hari ini kesnya rendah, kes harian 17 kes dan juga jumlah vaksinasi di sana juga semakin tinggi, antara yang tertinggi juga di Malaysia. Bagaimana keadaan sambutannya pada hari ini kalau boleh digambarkan? Baiklah Najib, kalau kita nak bercerita memang tak adil lah sebab saya berada di Kuala Lumpur, tidak pulang ke kampung halaman di Labuan untuk 2 tahun berturut-turut. Semua ini mungkin satu pengorbanan buat saya. Saya bekerja di samping itu juga untuk kita memastikan tiada penularan, tiada jangkitan apa-apa pun dalam kalangan masyarakat di Labuan itu sendiri. Okey, kalau kita melihat kepada SOP sambutan ibadah korban di Labuan itu sendiri, yang mana seperti yang kita tahu, Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan telah menetapkan hanya aktiviti korban itu dilakukan di 8 kawasan lapang di Labuan itu sendiri. Antaranya yang seperti saya tahu adalah yang diluluskan adalah aktiviti penyembelihan di 4 balai bomba dan penyelamat di Labuan, Balai Polis Labuan, Kompleks Perumahan Kastam Bukit Kuda, Dewan Komuniti Kampung Sungai Berdaun, iaitu Masjid Nurul Iman, kawasan lapang Kampung Lajau bersebelahan dengan Masjid Sultan Muhammad Kelima. Itu antara 8 kawasan yang dibenarkan untuk ibadah korban dari segi penyembelihan, melapah dan pengagihan daging-daging korban itulah. Dan dalam satu laporan juga ada menyebut mengenai pelaksanaan ibadah korban di 8 kawasan itu nyatanya mengikut SOP yang ditetapkan, yang mana Ketua Polis Daerah Labuan Superintendent Ahmad Jawila ada menyatakan yang mana pematuhan SOP pada tahap yang terbaik. Ada juga 10 kumpulan termasuk anggota polis dan juga rela ditempatkan di kawasan-kawasan operasi aktiviti ibadah korban ini untuk memastikan pematuhan SOP itu sentiasa dipakai, maknanya dipatuhi SOP itu. Maknanya tiada jika sesuatu ketetapan itu sudah ditetapkan, maknanya kehadiran anggota polis dan juga rela ini untuk memastikan mereka AJK atau pengurusan aktiviti ibadah korban ini mengikut SOP yang mereka tetapkan. Tetapi ingin juga saya kongsikan yang mana Masjid Jami An-Nur di Labuan itu juga menetapkan 100 jemaah untuk solat sunat Aidiladha pada hari ini, Najib. Dan juga Asim, saya fahamkan juga kalau kita melihat bahawa secara tradisinya ibadah korban ini sudah pastilah mengunjung ke rumah untuk menyerahkan daging korban tersebut. Kali ini bagaimana SOP dan juga proses penghantaran kepada golongan yang memerlukan? So maknanya maknanya ada AJK yang akan menghantar dan juga mengikut karya itu sendiri. Tiada jika sebelum ini ibadah korban itu melihat kepada bagaimana mereka mengambil di lokasi penyembelihan dan melapah itu sendiri, tetapi kali ini daging-daging korban itu dihantar terus kepada penerima yang benar-benar layak menerima, seperti golongan asnaf dan golongan kurang berkemampuan, Najib. Okey, Asim, sudah pasti. Tadi juga saya bertanyakan kepada Nuzul, itu cerita di Sarawak. Di Labuan juga kita melihat kepada keadaan vaksinasi di sana. Saya difahamkan bahawa PPV masih lagi berjalan rancak. Hari ini juga PPV saya kira di seluruh negara juga masih lagi berjalan memberikan suntikan vaksin. Di Labuan bagaimana keadaannya? Adakah wujud pembukaan PPV baru untuk mempercepatkan lagi saki-baki pemberian vaksin kepada penduduk di Labuan khususnya? Baik Najib, semalam saya ada melihat satu hantaran di Facebook daripada Jabatan Kuasa Pengurusan Bencana Daerah yang mana PPV di Labuan tidak beroperasi hari ini. Bagaimanapun di Labuan ini pada setakat 18 Julai yang mana
62,332 penerima atau populasi di Labuan sudah menerima dos pertama, manakala 43,866 sudah melengkapi kedua-dua dos. Yang mana ini juga disumbang oleh peningkatan dengan adanya 8 PPV, termasuk 1 PPV bergerak dan 1 PPV pandu lalu yang ada di Labuan itu, iaitu melibatkan Universiti Malaysia Labuan, College Cawangan Labuan lah, UMS KL di KL di Labuan itu. Maknanya kalau kita melihat kepada trend suntikan kedua dan maknanya suntikan kedua, kebanyakan penduduk di Labuan lebih memilih kepada pandu lalu itu sendiri, pergi ke PPV pandu lalu, maksud saya di UMS Cawangan Labuan itu. So kalau boleh juga saya lihat, kalau boleh saya gambarkan, bila kita melihat tadi tentang ibadah korban itu cukup sederhana di Labuan. Kalau saya tengok di WhatsApp group kawan-kawan saya, family dan juga kampung saya sendiri, maknanya tiada ziarah dan tiada jemputan untuk pergi ke rumah-rumah atau ziarah itu sendiri. Tiada pun gambar-gambar bersama jiran ke apa, tak, tiada, Najib. Tapi mungkin ini adalah disebabkan masyarakat di Labuan itu sudah peka dan mengambil pengajaran daripada apa yang berlaku sewaktu perayaan Hari Raya Aidilfitri, yang mana peningkatan kes di Labuan itu disumbang oleh adanya kluster rentas negeri dengan adanya kluster daripada perayaan raya itu sendiri, dan juga disumbang oleh kehadiran varian Delta di Labuan. So ini menyebabkan kes jangkitan pada penghujung bulan Mei itu meningkat mendadak, yang hingga pada 29 Mei secara pertama kalinya di Labuan mencatatkan angka 3 digit dengan 253, walaupun ada orang mengatakan 253 saja, bukan banyak pun, tetapi kalau kita melihat kepada populasi di Labuan dan kalau kita melihat kepada kadar vaksinasi pada ketika itu, ia adalah satu yang membimbangkan, kerana angka 3 digit itu 200 berlarutan berturut-turut sepanjang hampir ke 2 minggu. Paling kurang pun 167, 163 pada penghujung-penghujung minggu kedua itu. Dan bila saya melihat kepada perkara itu juga, ia adalah disumbang oleh komitmen kerajaan persekutuan itu, iaitu Menteri Wilayah Persekutuan dan juga Menteri Penyelaras program vaksinasi sendiri, imunisasi, maafkan saya, melihat kepada Labuan itu perlu diselamatkan dengan mempertingkatkan vaksinasi di Pulau Labuan itu sendiri. Dan bila kita lihat, dan sekarang bila dah masuk ke minggu kedua, dah masuk bulan kedua, kita melihat Labuan sudah mencapai imuniti kelompok bagi dos pertama, iaitu hampir 90%, manakala dos kedua sudah ke 50 lebih ke 60%, Najib. Hasim, kalau kita lihat sekarang ini masih lagi ramai mungkin warga emas khususnya yang perlu diyakinkan untuk memberi suntikan vaksin kerana ketakutan mereka itu, kerana mereka ini bukanlah anti-vaksin dan sebagainya, takut tentang maklumat yang diterima dan sebagainya. Di Labuan itu adakah ada perbualan seperti ini? Bagaimana ia diyakinkan ataupun ada pihak berkuasa turun untuk memberikan penerangan dan sebagainya? Baiklah, betul. Jika dulu bila saya berbual dengan keluarga saya, terutama sekali ibu bapa, mak saya ada sedikit kegusaran untuk mengambil vaksin kerana cakap-cakap di media sosial, perbualan mereka dalam kalangan kawan-kawan yang mahu menolak benda tu disebabkan dakwah negatif tentang keburukan vaksin itu sendiri. So maknanya benda tu memang wujud, memang ada dalam kalangan keluarga saya sendiri menanya benda tu, macam mana ni, bolehkah saya ambil vaksin ni, tidak apa-apa kalau saya ambil vaksin. So maknanya kita terangkan benda tu dengan fakta yang dikeluarkan oleh KKM itu sendiri dan kajian yang dikeluarkan oleh luar negara lah mengenai keberkesanan vaksin ini dalam membantu kita mencapai imuniti kelompok dan kita terlindung, maknanya protect kita daripada vaksin itu sendiri, virus itu sendiri. So Najib, memang ada benda itu. Memang, maksud saya memang ada
cakap-cakap atau dakwah mengenai mula-mula orang takut, tetapi macam saya cakap tadilah, bila orang Labuan itu sendiri melihat kepada kes yang makin meningkat, dibantu oleh Majlis Perwakilan Penduduk Labuan itu dan Jabatan Penerangan Labuan yang aktif turun padang rumah ke rumah memberi penerangan mengenai vaksin ini. So maknanya saya melihat rakyat Labuan itu tidak lagi melihat dakwah atau penyebaran berita palsu di media sosial ke atau di mana-mana WhatsApp group ke apa sebagai halangan mereka untuk mendapatkan vaksin. Sebaliknya, mereka melihat vaksin ini adalah satu tindakan untuk mereka keluar daripada belenggu COVID-19 itu, Najib. Okey, itu antara yang boleh dirangkumkan cerita di Labuan. Sudah pasti ada banyak lagi cerita-cerita sebegini di seluruh pelosok tanah air dalam usaha kita untuk memberikan perlindungan melalui vaksin COVID-19 di seluruh negara. Kami di Astro Awani akan terus membawakan dari masa ke masa dan sudah pasti sepanjang hari ini juga tumpuan kita terarah kepada sambutan Aidiladha dan ibadah korban yang kami akan rangkumkan di Awani 7.45 pada malam ini. Sekian sahaja program cerita untuk jam ini. Saya Najib Arif. Assalamualaikum dan salam Aidiladha.